3. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi tersebut. Jadi nampak ni, okey, bentuk jika dan hanya jika. Jadi dia macam ni. Kalau P, kalau kita kata jika P, maka Q. Dan bila Q, jika Q, maka P. Jadi kita boleh kata P jika dan hanya jika Q. Jadi kita boleh gabung dua ni. Nampak? Jika P maka Q, jika Q maka P, dia akan jadi P dan P jika dan hanya jika Q. Okey, kalau kita tengok A ni jika, okey, kita bulat jika ini maka ini. And kita boleh tengok dia terbalikkan je. Jika, nampak? Jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Jika yang ni ialah nombor bulat, maka yang ni ialah kuasa 2 sempurna. Kalau kita tengok dua pernyataan di mana dia terbalik je, nampak tak ni? Terbalik je. Jadi kita boleh tukar P jika dan hanya jika Q. Jadi P dia apa? K ialah nombor kuasa 2 sempurna jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Jadi lagi satu, ini ialah nombor bulat. Ialah nombor bulat. Yang ni, maka kita bulat, maka yang ni, okey, nampak tak? Dia terbalik je. Jika, okey, P subset bagi Q, maka persilangan P dan Q ialah P. Nampak tak? Kalau kita ada Q, kita ada P dekat dalam, kita tengok bila P, persilangan P dengan Q ialah P. Di mana Q juga ialah, di mana P juga ialah dalam Q subset bagi Q. Jadi pernyataan ni ialah benar. Jadi nampak, jika ni maka ni, jika ni maka ni, nampak tak? Dia terbalik je. Kita boleh kata P jika dan hanya jika Q. Kita ambil je pernyataan lepas jika ni, yang ni sama dengan P jika dan hanya jika. Ambil lagi satu, P subset bagi Q. Okey, nampak tak? Dia boleh terbalik. Antara ni dengan ni boleh terbalik, dengan ni pun boleh terbalik. Jadi ni, yang ni. Okey, C tengok. Jika yang ni, maka yang ni dan yang ni. Okey, nampak tak pernyataan dia? Jika, maka ni dan ni. Jika ni dan ni, maka nampak tak? Dia bertukar je. Tapi kita tengok apa? Jika P darab Q sama dengan 1, jadi P sama dengan Q negatif 1 dan Q sama dengan P negatif 1. Betul ke ni? Negatif 1 ni maksudnya apa? Per. P sama dengan 1 per Q. Ataupun Q sama dengan 1 per P. Betul lah kan? Sebab PQ, kalau darab pun dapat PQ sama dengan 1. Darab pun PQ dapat 1. Dia benda yang sama. Jadi kita ambil yang lepas jika ni. Nampak? Ni apa? PQ sama dengan 1. Jika, nampak yang dalam kotak ni, jika dan hanya jika. Jika dan hanya ni apa? C. Hanya jika. Yang ni ialah, nampak, P sama dengan Q negatif 1 dan Q sama dengan P negatif 1. B. Okay, jika yang ni, maka yang ni. Nampak panjang ni. Lepas tu jika yang ni, nampak tak? Dia pusing je pergi sini, ni pusing pergi belakang. Nampak? Okay, nak buktikan K kuasa 2 sama dengan 4. Kita tahu K kuasa sama 4, maka K tambah 2, K tolak 2 sama dengan 0. Betul ke? Macam nak tahu kalau kita kembangkan. Nampak? Kita kembangkan. Okay, K kuasa 2. Nampak tak? K kuasa 2, K tolak 2. Ni kan sama dengan, kita tahu kan, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B
A tambah B. Di mana ini ialah K tolak 2, K tambah 2. Jadi ni sama dengan K kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. K sama dengan 4. Nampak tak? Jadi dia benda yang sama dua-dua ni. Bila terbalikkan pun nampak? Kita boleh terbalikkan macam ni. Jadi kita ambil pernyataan depan. K kuasa 2 sama dengan 4. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Ambil lagi yang belakang ni. K tambah 2, K tolak 2 sama dengan 0. 4. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi. Kalau tengok jika dan hanya jika Q. Jadi kita tahu yang kita boleh buat. Jika ambil yang depan, maka Q. Lepas tu kita ambil yang belakang. Jika Q, maka P. Macam tu. Jika P, maka Q. Jika Q, maka P. Nampak? P kat depan kan? Jadi P dulu. Q. Jika Q, maka P. Jadi untuk A ni, dia kata, okay, kita cari jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika dekat sini. Jadi kita ada ni yang depan, yang ni yang belakang. Jadi depan ni ialah P, belakang ialah Q. Jadi kita boleh kata, nampak, jika P maka Q. Jadi kita ambil jika PQR ialah poligon sekata, maka, nampak, maka Q. Q kita ialah PQ sama dengan QR sama dengan PR. Lepas tu, jika P maka Q. Lepas tu kita terbalikkan je. Jika Q maka P. Jadi Q kita ialah yang ni, nampak? Jadi, salin je balik. PQ sama dengan QR sama dengan PR. Maka, PQR ialah poligon sekata. Nampak tak? Dia benda yang sama. Kita terbalikkan je tempat dia. Kan? Sebab ni Q, ni P. Okay, macam itulah. Di mana kita boleh buktikan lah. Kalau poligon sekata, betul lah semua sisi dia sama. Okay. So, P. Dia kata, okay, kita tengok mana jika dan hanya jika kita. Jika dan hanya jika dekat sini. Jadi, dua pernyataan yang terlibat ialah depan jika ni dan juga yang ni. Nampak saya bulat ni. So, kita tahu jika P maka Q. Depan ni P, belakang ni Q. Betul? Jadi, jika depan ni ialah M per N ialah pecahan tak wajar. Nampak? Jika, maka apa yang kita bulat tadi? M lagi besar dari N. Okay, lepas tu pusing balik. Jika ambil yang belakang ni, M lagi besar dari N, maka, ni tak payah garis bawah ni, saya just nak tunjuk jika dengan maka. Kita pusing tempat je. So, sini ialah M per N ialah pecahan. Ni bukan tak, ni tidak. Ikut soalan tidak. Ni pun tidak wajar. Okay. C. Okay, kita tengok mana jika dan hanya jika dekat sini. Kita bulat ni. Kita punya belakang Q. Depan kita ialah sampai sebelum jika dan hanya jika. Ini ialah kita punya P. Jika P, maka Q. Jadi C. Jika P kita ialah yang saya bulat tadi. 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jika, kan, jika P maka Q, maka Q kita ialah C sama dengan 9. Okay. Lepas tu, jika Q, terbalikkan je Q kita kat depan. Q kita ialah C sama dengan 9. Maka, nampak tak jika dengan maka saya ni? Salin balik. 9 ialah pintasan Y
bagi garis lurus Y sama dengan M. X tambah C. Jika dan hanya jika dekat sini, bulat siap-siap selepas dengan sebelum dia. Jadi depan ialah P, belakang ialah Q. Jadi kita susun balik. Jika P maka Q. Jika P kita ialah ni, Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum, maka A lagi kecil dari kosong. Lepas tu jika A lagi kecil dari kosong, nampak? Jika Q maka salin je semua depan ni. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum.